Bismillahirrahmanirrahim. Assalam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنقدم لكم جميعا الباب الخامس عشر Alif, Lam, تا waw, sin, lam. ala wa huwa التوسل. Saya yang bernama Nur Izzati binti Abu Hassan bernombor matrik 033618 akan memulakan pembentangan. Saya akan menerangkan tentang definisi tawasul berserta jenis-jenisnya. Yang pertama, al-wasilah bermakna ma yataqarrabu bihi ilal ghaib, yang bermaksud apa yang mendekatkan dengannya kepada sesuatu. Atau dengan kata lain, tawasul adalah perantara dan penghubung. Okey, contohnya wasala fulanu ila rabbihi wasilah. Bertawasul seseorang hamba itu kepada Tuhannya melalui perantara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis tawasul. Inna tawassula ala naw'aini. An-naw'ul awwal at-tawassul bimakna ad-du'a bijahi al-mutawassalu bihi. Anna talibal hajati yas'alallahu ta'ala bijahil al-mutawassalu bihi aw barakatihi. Jenis yang pertama, tawassul dengan makna doa melalui kebaikan orang yang ingin kita bertawassul dengannya. Yang ini bermaksud meminta hajat kepada Allah dengan kebaikan orang yang ingin kita bertawassul atau keberkahannya. An-naw'us tsani at-tawassul bimakna talabud du'a. At-tawassul bin Nabi bimakna talabud du'a minhu. Tawassul dengan makna meminta doa, yang bermaksud bertawassul kepada Nabi dengan makna meminta doa darinya. Dan qasimu an-naw'ul awwal ila salasati ahwalin. Awalan, At-tawassul bizil qadri rafi' qabla wujudihi. Bertawassul sebelum kewujudan Nabi. thaniyan, At-tawassul bizil qadri rafi' fi hayatihi. Bertawassul semasa kewujudan Nabi dengan memohon Nabi mendoakan mereka kepada Allah. thalithan, At-tawassul bizil qadri rafi' ma'da wafatihi. Bertawassul selepas kewafatan Nabi. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan keadaan-keadaan bagi jenis tawassul yang pertama. Nama saya Nur Anis Amira binti Cik Muhammad Nordin, bernombor matrik 033843. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan keadaan pertama bagi jenis tawassul yang pertama, yakni al-halatul ula at-tawassul bidhil qadri ar-rafi'i qabla wujudihi. Fayadullu ala dhalik athari anil anbiya'i as-sabiqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم في المستدرك قال حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. Baiklah, mafhumnya di sini adalah diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab secara marfu' bahawa setelah Adam AS bersalah kerana melakukan kesilapan lalu, baginda berkata, aku memohon ampun darimu dengan hak Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya,
Wahai Adam, bagaimana engkau mengenali Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka sahut Adam, Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menciptakanku dengan tanganmu. Engkau tiupkan rohmu padaku dan aku telah mengangkat kepala. Tiba-tiba aku terpandang pada tiang-tiang arash yang tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku meyakini bahawa sesungguhnya engkau tidak menyandarkan pada nama engkau, melainkan orang yang paling engkau kasihi. Maka Allah telah mewahyukan kepada Adam, engkau benar wahai Adam. Dia adalah orang yang paling aku kasihi. Berdoalah kepadaku dengan haknya. Sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Dan kalaulah tidak kerana Muhammad, tidak aku jadikan engkau. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa sebelum kewujudan Nabi lagi, tawasul bertawasul ini telah berlaku sebelum kewujudan Nabi. Ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Adila Sufia binti Ajman, 034347. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya bagi keadaan kedua bagi tawasul jenis yang pertama, iaitu at-tawassul bizil qadri ar-rafi'i fi hayatihi. Wal adillatu ala hadhihi al-halati kathiratin. Famin dhalik ma rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi fi kitab ad-da'wati an Utsman bin Hunayf anna rajulan darir al-basri ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah an yu'afiyani. Qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Qala fad'uhu. Qala fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Mafhum hadis ini adalah daripada Utsman bin Hunayf bahawasanya seorang lelaki buta datang kepada Nabi SAW dan berkata, berdoalah kepada wahai Rasulullah kepada Allah agar menyembuhkan aku. Sabda baginda, jika kamu mahu, aku akan mendoakannya. Jika kamu mahu, aku akan melewatkannya. Dan itu lebih baik untukmu. Dalam riwayat lain, baginda bersabda, jika kamu bersabar, maka perkara itu lebih baik untuk kamu. Lalu, lelaki itu berkata, berdoalah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan lelaki itu untuk berwuduk dan memperbaiki wuduknya dan menunaikan solat 2 rakaat dan berdoa dengan doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku bertawajuh kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku dalam hajatku ini agar diperkenankan untukku. Ya Allah, terimalah syafaat baginda, yakni doa baginda untukku, dan terimalah syafaatku agar engkau menerima syafaat baginda. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bertawasul ini telah dilakukan oleh orang di sekeliling Nabi bagi mengambil syafaat Nabi dalam memohon sesuatu hajat kepada Allah SWT. Baiklah, kita sambung kepada keadaan yang ketiga daripada jenis tawasul yang pertama. Al-halatus salisah, at-tawasul bizil qadri ar-rafi'i ba'da wafatihi, iaitu tawasul dengan syafaat Nabi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala jawazi zalika ma rawahu Tabrani fi Mu'jamihi al-Kabir an Utsman bin Hunayf an rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاء فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
Nabi Rahmah, Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fatuqda li hajati. Yang bermaksud, yang diriwayatkan daripada At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, daripada Utsman bin Hunayf, sesungguhnya seorang lelaki telah menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan membawa hajatnya. Namun demikian, Utsman tidak berpaling kepadanya dan tidak memberi perhatian tentang hajatnya. Maka dia telah menemui Utsman bin Hunayf, berkata kepadanya, "Pergilah kamu ke bilik air, lalu berwuduklah. Kemudian datang ke masjid dan solat di dalamnya 2 rakaat. Kemudian sebutlah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawajuh kepadamu dengan hak Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh kepadamu dengan Tuhanmu agar dia menunaikan hajatmu. Dan sebutlah hajat kamu. Wa ruhatta arwaha ma'aka. Fantalaqa ar-rajulu fasana'a ma qala lahu. Thumma atababa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Faja'a al-bawwabu hatta akhadha biyadihi fa'adkhalahu ala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. فأجلسه معه على التنفسة خليفا فقال حاجتك فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فذكرها. Kemudian lelaki itu beredar dan melakukan apa yang diperkatakan kepadanya. Kemudian dia datang ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka penjaga pintu Utsman menariknya dan membawanya masuk menemui Utsman. Lalu dia dipersilakan duduk bersamanya di atas sehelai tikar dan Utsman bertanya, "Apakah hajat kamu?" Maka lelaki itu menyebut hajatnya dan hajatnya diperkenankan. Kemudian Utsman berkata, "Aku tak teringat langsung hajat kamu sehinggalah saat ini." Utsman berkata lagi, "Apa saja hajat kamu, datanglah berjumpa dengan kami." ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبر. فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات إلى آخره. قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به در قط. Setelah lelaki itu meninggalkan Utsman ibnu Affan, dia pergi menemui Utsman ibnu Hunayf dan berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Tidaklah dia, yakni Utsman bin Affan, mempedulikan hajatku dan tidak memandangku sebelum ini hinggalah kamu bercakap dengan khalifah tentang keadaanku." Maka berkata Utsman ibnu Hunayf, "Demi Allah, aku tidak bercakap dengannya tentang keadaan kamu, tetapi aku telah menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki buta. Maka dia mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang penglihatannya." Lalu Utsman bin Hunayf pun menyebut sebagaimana yang di dalam riwayat At-Tirmidzi dalam jami'nya di atas. Okey, seterusnya kita sambung ke An-Naum Tsani. At-Tawassul bermakna selambut doa. Okey, nama saya Sabihatul Fakihah binti Kamaluddin, nombor metrik 033630. An-Naum Tsani, At-Tawassul bermakna selambut doa. Min dzalika at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna selambut doa minhu. وقد يكون في حياته صلى الله عليه وسلم وهذا متواتر والأخبار متواترة به أيضا حتى لا يمكن كسرها. Maksudnya bertawasul dengan Nabi dengan makna meminta doa daripada Nabi
Yang kedua, وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَخْضَعُونَ إِلَيْهِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ فِي جَمِيعِ مَا نَزَلَ بِهِمْ وَمَا نَزَلَ. Maksudnya, kaum muslimun meminta perlindungan dan bantuan daripada Allah dengan wasilah Nabi atas apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang menimpa mereka. Okey, seterusnya kita tengok contoh hadis ni. Kama fi sahihaini anna rajulan dawala al-masjida yawma jum'atin min babin kana nahwa daril qada'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yahtubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Summa qala, ya Rasulullah, halakatil amwal man qata'ti as-subul. Pada Allah yurituna. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Summa qala, Allahumma arisna, Allahumma arisna, Allahumma arisna. Qala, fatala'at min wara'ihi sahabatun mislu surusi. Falamma tawassatati sama'a intasharat summa amtarat. Wala wallahi ma ra'ayna asyamsa sittan. Maksudnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat dari pintu sebelah Darul Qada. Pada waktu itu, Rasulullah sedang berdiri dan membaca khutbah. Dalam keadaan diri, Rasulullah memandang kepadanya. Kemudian lelaki tadi berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan perhubungan terputus. Oleh itu, mohonkanlah kepada Allah supaya diturunkannya hujan kepada kami. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua belah tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian muncul di sebalik bukit awan yang tebal seperti perisai. Setelah awan itu berada di pertengahan langit dan berkembang, kemudian menurunkan hujan. Tidak ada demi Allah, kami tidak pernah melihat matahari seminggu lamanya. Okey, dalam hadis ini menunjukkan bahawa seorang lelaki telah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW dengan meminta pertolongan baginda untuk memohon doa kepada Allah atas suatu perkara. Kemudian Allah memperkenankan doa baginda. Dalam hal ini menunjukkan bahawa doa Nabi itu mustajab dan cepat dimakbulkan. Okey, yang ketiga khulafah, iaitu sebagai kesimpulannya, kita nampak kat sini tawassul dia terbagi kepada dua, iaitu doa bijahil mutawassil bihi. Yang kedua tolabul doa. Untuk yang pertama boleh terbagi kepada tiga keadaan. Yang pertama sebelum kewujudan Nabi SAW. Yang kedua semasa hayat baginda. Dan yang ketiga selepas baginda wafat. Untuk yang kedua tolabul doa atau bin Nabi tolabul doa minhu, iaitu bertawassul dengan Nabi untuk meminta doa daripada Nabi. Jazakallahu khairan walaka walana insyaallah fil jannah insyaallah Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.